لك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله. Terima kasih kepada pengerusi majlis lah kan. Haji apa nama Haji? Haji Suhaimi. Terima kasih banyak. Orang saya langgar bayar Terima kasih banyak atas jemputan. Hari ini rasanya saya mendapat jemputan ni melalui tuan guru saya lah, Dr. Najib. Saya sempat belajar dengan Dr. Najib ni tahun 2014. Kalau tuan-tuan perasan, Dr. Najib ada kan, sebab ayah saya pun belajar UKM. Sama bayar, dia bukan sama bayar, satu batch lah dengan ayah saya, Dr. Najib. Cuma ayah saya dia tua sikit, cikgu diploma, sambung belajar jadi di Quran Sunnah di UKM. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah yang saya bacakan sebentar tadi, insya-Allah saya akan kongsikan tentang rahsia surah Wadduha yang tak ramai kita tahu sebenarnya. Selalu kita baca, Tok Imam baca kan. Tadi saya pun nak kredit jugalah, Tuan Imam bacaan memang terbaik kan. Satu-satu dengar kan. Jadi beruntung tuan-tuan mendapat imam yang baik bacaannya, yang sedap bacaannya. Kerana apa? Kerana menjadi imam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah bukan satu tugas yang mudah. Dia mengambil kira dari segi stamina. Nak baca hari-hari, stamina tu satu hal. Ni kalau time penat tuan-tuan, Wadduha pun boleh jadi surah lain. Betul tuan-tuan, Wadduha dia boleh pergi walaili idza saja, dia boleh pergi walaili idza yaghsha. Dia kalau time penat tuan-tuan kena tanya Tok Imam, Tok Bilal, time penat dia boleh pergi lain. Pernah satu kisah tuan-tuan saya tak tahu Tok Imam ni memang penat agaknya. Dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Simple je tuan-tuan, surah yang memang siapa-siapa pun boleh lah. Tapi kalau dah pertama penat, menggeletar satu hal, tiba-tiba belakang ni ada kadang-kadang VIP kan, ada menteri datang ke sebagai contoh kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun. Oh, tak jumpa je. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin.
Sebab kalau blank tuan-tuan, lagi-lagi time penat memang hilang. Takkan jumpa punya. Dia sama ada yang duduk belakang tu tegur ataupun dia ingat sendiri ya. Pernah jadi kat saya tuan-tuan bulan Ramadan. Penat sangat. Imam tarawih ni hari-hari kan. Ada satu tempat tu tiba-tiba saya dapat Masjid Ar-Rah Bangsa dia sembahyang 20 rakaat. Tapi yang ajaibnya 20 rakaat tuan-tuan. Orang Melayu kita 10 je, 8 semua balik. Saya pusing belakang, yang sambung sampai 20 bangla tuan-tuan. Bila saya tanya, bos kerja apa bos? Saya kerja ini site. Tuan-tuan, siang angkat bata, malam sembahyang 20. Saya penat tuan-tuan, saya jadi imam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masa macam tertinggal tu. Wa min syarri ghasiqin idza waqa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menceritakan surah Wadduha ni yang nampaknya simple tuan-tuan, sebenarnya ia adalah satu surah yang sangat besar yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan surah Wadduha ini surah yang kedua turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun wahyu yang kedua. Besar tuan-tuan. Kita selalu dengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cerita wahyu pertama. Walaupun dekat situ ada khilaf, ada yang kata ya ayyuhal muddathir kan, bangunlah orang yang berselimut. Tapi jumhur banyak mengatakan Iqra ni adalah wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ramai yang tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Wadduha ini turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Jadi ini adalah satu surah yang besar dalam Islam tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian riwayat mengatakan turun dalam keadaan yang sangat lama. Ada riwayat mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tidak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga 6 bulan namanya. 6 bulan lama tuan. 6 bulan ni separuh tahun. Kalau ikut musim tu dah habis 2 musim dah tu. 3 bulan. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Wadduha ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tertunggu-tunggu. Nabi tertanya-tanya, mana wahyu yang kemudian? Mana petunjuk daripada Allah? Adakah Allah dah tak sayang aku? Adakah Allah telah melupakan aku? Tuan-tuan, dan surah Wadduha ni dalam tafsir mengatakan, surah Wadduha ini mengatakan apa tuan-tuan? Wadduha, demi waktu duha maknanya. Dia adalah surah motivasi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mengatakan demi waktu duha, yang Allah bersumpah waktu duha itu mempunyai banyak sangat kelebihan-kelebihan yang perlu kita korek, yang perlu kita gali. Rupa-rupa nak mencerita apa tuan-tuan? Allah nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, I have a great news. Wadduha, dan demi waktu duha. Waktu duha ni waktu apa tuan-tuan? Waktu kita bangun. Allah nak suruh kita bangun waktu pagi tuan-tuan. Allah nak suruh kita bangun waktu pagi, pergi bekerja. Allah nak kita pagi-pagi dah happy tuan-tuan. Jangan pagi-pagi kita dah stres. Wadduha, waktu duha ni waktu yang perlu kita gembira. Kerana apa? Kerana Allah bandingkan dengan wal-laili idza saja, dan apabila malam itu menutupi. Allah hebat tuan-tuan. Allah bagi sumpah nama waktu duha ni bukan main-main. Dan Allah sumpah waktu malam ni bukan main-main. Nak apa? Allah nak memberi perbandingan. Dalam Quran banyak cerita tentang perbandingan-perbandingan. Allah cerita pasal lelaki dan juga perempuan. Allah cerita siang dan juga malam. Allah cerita tentang dosa dan pahala. Allah cerita syurga dan neraka. Allah cerita bulan dan bumi dan matahari.
Dan Allah cerita tentang waktu duha, waktu siang dan juga waktu malam. Nak kata apa tuan-tuan? Nak kata waktu malam dan waktu siang ni kontradik. Waktu malam kita kena buat apa? Kita berehat, kita balik kerja, duduk dengan keluarga. Waktu malam kita buat apa? Tidur. Waktu malam kita buat apa? Kunci pintu rumah, tak nak mencuri masuk, berjaga-jaga. Waktu siang tadi kita happy kan? Waktu malam kita berjaga-jaga. Surau pun kita kunci tuan-tuan. Kereta pun kita check, keluar check kunci. Allah memberi perbandingan, nak minta kita tuan-tuan dirahmati Allah, supaya waktu malam itu waktu yang pada malam di antara pukul 8 pagi 4 jam je. Nak kata apa? Nak katanya dalam Islam ini waktu seriusnya kena lebih baik, waktu gembira tu. Oh, tengok tuan. Banyak ulama tafsir tuan-tuan. Ulama tafsir pun sampai menafsirkan bilangan perkataan pun memiliki kesan ataupun mempunyai makna yang tertentu. Wadduha, satu perkataan. Lail, tiga perkataan. Maknanya apa? Waktu siang ni, waktu ni ada satu waktu saja. Walail, waktu malam ni ada apa? Tiga waktu. Walaili idza saja. Bila waktu malam? Tiga waktu. Waktu sekarang ni malam 7 sampai 11.30 lebih kurang. Waktu yang kedua, kita cakap pergi mana malam tadi? Oh, pergi minum kat kedai. Mamak lah, tutup tengah malam. Kita makruf kan tengah malam. Tengah malam di antara pukul 12 lebih 12.30 malam. Dan yang satu lagi apa tuan-tuan? Waktu pagi 1/3 malam kan? Yang Nabi bagi tahu kita 1/3 malam ni Allah dekat dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan ulama menafsirkan ayat Al-Quran. Itu belum cerita pasal yang malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ulama tafsir macam mana tuan-tuan? Kira satu-satu perkataan. Last sekali Al-Qadar yang last tu letak pada nombor 27. Malam 27 dalam malam Al-Qadar. Macam tu sekali tuan-tuan. Ini wallahu a'lam tuan-tuan. Ini adalah ilham yang diberikan, yang ada para ulama terdahulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan ayat yang ketiga tuan-tuan, ayat yang ketiga ni penting tuan-tuan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh, kena lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata apa? Bahawa wahai Muhammad, aku tidak meninggalkanmu, aku tidak membencimu. Wa ma qala, sebagaimana yang diperkatakan. Maksudnya apa? Seperti diperkatakan ni, maksudnya memang ada orang berkata tentang Nabi SAW. Tuan-tuan tahu tak dalam sebab nuzul, kisah di sebalik turunnya surah Wadduha ni adalah Nabi SAW dibahan ataupun dibawa sebagai gurauan. Oi, dengarlah orang penduduk Mekah, oi. Muhammad ni Tuhan dia dah tak sayang dia. Tuan-tuan, diceritakan isteri Abu Lahab, Ummu Jabil, berkata pada Muhammad, mana Tuhan kau? Mana Tuhan kau? Agak-agak apa Nabi kata tuan-tuan? Kalau boleh saja Nabi kata tunggu dulu, lihat dulu kan. Kalau Nabi ni bukan Nabi tuan-tuan, tak apa, lihat dulu, sabar dulu kan. Sabar dulu. Tuan-tuan, sebab Nabi ni Nabi tuan-tuan, dia kata apa? Aku tak tahu. Sebab Nabi ini adalah Nabi, Nabi kata apa? Belum turun lagi wahyu kepada aku. Dalam riwayat lain mengatakan, sahabat-sahabat bertanyakan tentang masalah-masalah fiqh tuan-tuan. Nabi kata apa? Belum turun lagi ayat kepadaku tentang permasalahan itu. Sampai gitu sekali tuan-tuan. Ni kalau kita tuan-tuan, hai, dapat berita kita paling utama sekali tuan-tuan. Aku dapat berita ni, aku kena habis Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi tu jadi Nabi tuan-tuan.
Kerana sifat wajib bagi Nabi ni adalah Al-Amin itu kan. Seorang yang Nabi memang jujur tuan-tuan. Nabi ni memang bahasa sekarang ni naif lah kan. Tapi Nabi seorang yang bijak juga. Nabi bukan jujur semata-mata, orang kata jujur bodoh lah bahasa Kelantan kan. Nabi juga seorang yang bijaksana. Nak mengatakan apa tuan-tuan dan dirahmati Allah? Nak mengatakan Nabi SAW sangat yakin bahawasanya wahyu yang seterusnya akan turun kepada baginda Nabi SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuan-tuan, yang ni hebat ayat ni tuan-tuan. Allah kata apa? Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Allah janji kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah janji apa tuan-tuan? Allah janji yang ending Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih baik daripada permulaan. Tuan-tuan, setiap apa, contoh kan orang-orang yang motivasi sekarang tuan-tuan, selalulah kita jumpa bersusah-susah dulu, senang kemudian. Biasa kita dengar kan, susah dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kena susah dulu. Ayat ni hebat tuan-tuan. Ayat yang bersifat motivasi yang boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Contoh kita down, ya Allah, aku down ya Allah kan. Aku kenapa aku susah ni? Kenapa aku ditimpa musibah ni? Kan? Kawan-kawan kita tuan-tuan baru ni saya sempat bagi bantuan banjir tuan-tuan antaranya di Dengkil dan juga di area depan sikit, sepanjang Dengkil tu lah sampai ke Taman Warisan kan, dekat belah-belah sana. Sebab air situ kan dia memang ada paya kan. Saya sempat bagi bantuan dekat sana tuan-tuan. Saya masa membersihkan dalam satu rumah ni, nama abang ni kan, orang semua rumah dah tak banjir dah, rumah dia banjir lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab rumah dia ni terletak dalam kawasan air termenung. Air termenung ni maksudnya air tu, orang lain air dah surut, kawasan dia rendah, air tak boleh nak keluar mana-mana. Tuan-tuan, 3 hari air dia duduk dalam rumah dia. Bomba terpaksa datang tuan-tuan, sedut air, sedut keluar, barulah boleh bersihkan. Kalau 3 hari tuan-tuan, memang jahanam teruslah barang tuan-tuan. Masuk lumpur tebal ni. Tuan-tuan, saya pun tanyalah bang, abang baru bersihkan rumah ke? Ya, sebab rumah saya air termenung, dia kata. Abang masuk banjir abang kat mana? Tak sempat selamat ke abang barang? Nampak macam tak bergerak langsung barang ni kan, macam tak ready kan. Kan ada orang yang jenis ready kan, tengok kan. Saya memang tak ready sebab masa ni ustaz, saya bawa lori, dia kata. Saya bawa lori hantar barang dekat Kelantan. Masa saya on the way balik, saya tahu rumah nak air start naik. Saya nak balik waktu tu juga, tapi saya tersekat dekat Kelantan. Saya tersekat banjir juga. Allah. Tuan-tuan, tersekat kat banjir juga. Lepas tu macam mana nak balik ustaz? Saya pun tak boleh balik kan. Redha je lah. Sampai rumah ustaz, saya masuk dalam bilik tuan-tuan. Rupa-rupanya rumah dia ni baru renovate. Allah. Dia baru letak katil yang baru tuan-tuan. Katil yang bawa sepapan ni kan, paku dalam rumah. Memang custom made lah kan. Dia punya rangka besi tu macam rangka tebal ni kan. Memang buat katil tu memang tak cabut tuan. Lepas tu almari dia memang satu pesen lah. Saya tengok nampak steady. Okey lagi bang katil ni. Kita bawa keluar tilam dulu lah, bagi kering. Kami baru nak pegang tilam tuan-tuan. Baru pegang tilam tu, baru pegang, terbong, runtuh. Padahal kayu baru tu. Lepas tu apa tuan-tuan, makin lama dia macam makin tak suka yang kami membersihkan rumah dia. Sebab seolah-olah macam dia tak boleh terima yang barang-barang dalam rumah dia tu hancur, dah tak boleh pakai. Lepas tu dia tanya soalan dekat saya, ustaz, macam mana saya ustaz? Saya cari rezeki ni ustaz. Saya beli almari ni bukannya saya cari harga, bukannya saya cari rezeki haram, kata. Kenapa Allah uji saya? Kenapa Allah ambil benda yang baik ni? Sudah. Tuan-tuan, nak jawab macam mana tuan?
Salah jawab, memang dia terajang saya keluar. Tak bagi masuk dah kan. Banyak lagi nak kena bersihkan. Masing-masing penat. Dia pun penat, aku pun penat. Sama-sama penat. Tu dah rumah yang keberapa lah saya bersihkan. Saya cakap dengan dia, tuan-tuan, dia kata, pertama, bang, musibah ni orang baik pun kena, orang tak baik pun kena. Tuan-tuan, musibah. Sebab kalau cerita-cerita pasal sajat kan, oh letih tuan-tuan. Tanya Amin kan, macam mana Amin kau kena? Aku lepas aku bantai sajat tu, geng-geng dia semua bantai aku. Siap ugut lah macam-macam. Aku tak takut. Amin duduk belakang rumah saya, pergi Amin, dia memang jiran saya. Aku tak takut. Kan sajat cabar kan, dia pergi duduk luar negara, dia kata apa? Banyak juga, dia kata. Bukan kalau saya ada kat Malaysia ni kan jadi musibah. Saya tak ada pun ada musibah. Macam mana nak jawab? Tuan-tuan, orang yang mencabar agama kita. Oh sedap mulut dia tuan-tuan. Jadi itu yang pertama saya jawab. Musibah ni bang, orang baik pun kena, orang yang tak baik pun kena. Orang baik siapa? Ustaz Hariri. Tuan-tuan kenal Ustaz Hariri? Saya tanya Ustaz Hariri baru ni launching apa jubah Imam Muda Ashraf kan. Tuan-tuan jangan lupa pergi kedai Imam Muda Ashraf. Support kawan kita dah 3 kali dah PKP. Saya pergi jumpa Ustaz Hariri. Ustaz, rumah Ustaz, apa benda yang selamat Ustaz? Dia kata, semua hancur Ustaz, dia kata. Rumah Ustaz jauh ke dekat dengan sungai? Jauh. Macam mana boleh naik? Sebab belakang tu ada macam paya, dia kata macam mana dah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak menyalahkan benda-benda yang akal kan. Itulah siapa suruh beli rumah tepi sungai? Kita manusia kan. Itulah. Dulu aku dah cakap, degil. Tuan-tuan ni rumah memang sungai pun saya tak tahu kat mana. Banjir juga. Saya tanya dia, semua barang hancur, dia kata. Dia kata semua, lepas tu dia kata, tak, kecuali satu je yang selamat, dia kata. Dia kata, saya tanya semua surau, semua selalu jawab. Saya tanya jemaah-jemaah, semua jawab salah. Saya pun nak try juga surau ni. Agak-agak apa yang selamat tuan-tuan? Yang selamat dalam rumah dia. Semua ni hancur. Peti sejuk hancur, microwave, pembakar roti, apa lagi? Air fryer, TV, streka, apa benda? Semua hancur kecuali satu benda. Tuan-tuan tahu apa? Tu. Jam dinding tuan. Jam dinding je yang selamat, yang masih berfungsi. Sebab apa? Sebab dia tak tinggi, tak kena air. Maksudnya hancur semua. Hancur. Tak ada apa yang boleh selamat. Tak ada apa boleh selamat. Dia kata masa dia nak pergi kerja tuan-tuan lepas banjir, tak tahu nak pakai baju apa. Baju pun tak ada. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan. Dah tak jumpa barang dah. Baju pun pergi habis. Sebab bila dah kena lumpur tuan-tuan, jangan kata basuh tuan-tuan. Kecuali baju-baju yang tidak bersih. Kain dia bukan yang kain cotton. Dia tak melekat sangat dia punya tanah-tanah. 3 kali basuh. Allahu Akbar. Tu orang baik. Macam mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam tafsiran pun mengatakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah tuan-tuan, satu tafsiran yang besar tuan-tuan. Dekat sini ayat ini nak menceritakan kepada kita adalah semua ini akan ada kesudahan. Dan juga dalam tafsiran tuan-tuan mengatakan tafsiran ayat nombor 4 ini sangat besar. Kenapa? Kerana sekiranya tidak turun wahyu sekalipun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tetap akan mati. Kerana apa? Kerana aku Tuhan. Sekiranya tuan-tuan, seandainya Nabi SAW menunggu wahyu, tidak diturunkan wahyu pun, boleh jadi pun aku tidak menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Nak mengatakan apa tuan-tuan? Nabi pun mati tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Baik, besar Allah nak cerita pada kita, walal akhiratu khairun
laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhan akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, berpuas hati. Ayat nombor 5 tuan-tuan. Yang bermaksud dalam tafsirannya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Makin bertambah iman orang yang beriman. Dalam tafsiran lain mengatakan adalah Allah membuka hijab Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tengok Islam ketika itu berkembang. Ada sebahagian tafsir mengatakan ketika itu Allah membuka hijab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pejam mata boleh tengok masa depan, bahawasanya beginilah Islam yang akan datang. Allah buka hijab Nabi. Nabi boleh nampak masa depan. Tuan-tuan tak pelik tuan-tuan? Tak pelik Nabi boleh tengok masa depan. Banyak kan benda sains-sains yang dulu Nabi sebut macam tak ada apa kan? Nabi sebut dengan para sahabat kan? Sehingga hari ini dibuktikan melalui sains. Nabi kata apa? 360 sendi tulang. Sekarang ni baru cerita pasal ni. Kita apa sendi-sendi dalam tubuh manusia. Dalam hadis Nabi kata sendi-sendi ni yang memberi sedekah, sendi sedekah itu ada 360. Sendi kita bergerak ni tuan-tuan, mana boleh tengok dulu, pegang-pegang mana boleh. Ni kena dibuktikan melalui MRI tuan-tuan. Tengok sendi ni bukan pakai X-ray, MRI tuan-tuan, yang masuk dalam cerong, yang paling moden sekali, baru dibuktikan melalui sains. Itu sebab tuan-tuan, saya jumpa guru saya tuan-tuan, hari ni banyak kesalahan-kesalahan ataupun mungkin kita terlepas pandang anak-anak kita tuan-tuan. Tuan guru saya kata apa? Hari ni banyak sangat diajar ilmu-ilmu sains. Salah ke mengaji ilmu sains? Tak salah. Yang salahnya mengaji ilmu sains tak ajar sifat tauhid. Itu sebab anak-anak hari ni, anak-anak kita belajar sains tuan-tuan. Belajar sains, tahu tentang penciptaan langit dan bumi, tahu ni langit. Lepas tu tengok Quran. Oh, baru betul, baru percaya. Belajar sains dulu. Sains kata apa? Contoh teori Big Bang. Big Bang. Alam ini meletup, lalu terjadinya air, zarah-zarah air, terbentuknya planet dan jadilah planet-planet hari ini. Anak-anak agak-agak anak-anak kita tahu pada Quran dulu ke sains dulu? Sudah tentu ilmu-ilmu sains dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian anak-anak kita baru tengok dekat Al-Quran. Oh, sedangkan para sahabat kan, peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, percayakah kalian malam tadi aku bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dalam masa satu malam, kemudian aku di-mi'rajkan ke berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha dan menerima wahyu, kemudian aku pulang. Abu Bakar kan tuan-tuan, aku percaya. Aku percaya. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak-anak kita hari ini. Banyak sebenarnya anak-anak kita hari ini ataupun kita sendiri sebenarnya kurang ataupun terlepas pandang, ataupun merasakan seolah-olah ilmu itu perlu ada kepada para alim ustaz saja tuan-tuan. Tuan-tuan, mengaji sifat 20 hukum dia apa tuan-tuan? Fardu kifayah ke fardu ain? Mengaji sifat 20 tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah fardu ain tuan-tuan. Fardu ain ke atas setiap yang mukallaf. Fardu ain ni apa tuan-tuan? Macam kita sembahyang tuan-tuan. Mengaji sifat Allah, sifat 20. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Allah wujud, ada, qidam, tersedia, baqa, kekal, mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan dengan perkara-perkara yang baru, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah, berkuasa, qudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmun hayyun, berpengetahuan, sama',
mendengar tetapi bukan dengan telinga. Basar, melihat tetapi bukan dengan mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah membuka hijab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat yang Islam ini akan berkembang dan apa? Nabi terus bersemangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Wadduha ini adalah surah yang memotivasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan dalam orang yang diuji, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 1 sampai 5 menceritakan tentang orang yang ada ups dan down, up down. Wadduha, ustaz saya gembira. Walaili idza saja, ustaz saya sedih. Gembira sedih, gembira sedih. Tapi tuan-tuan, ayat nombor 6 dan seterusnya ini adalah menceritakan satu golongan yang daripada dulu tak ada sedih, gembira pun tidak, tuan-tuan. Naik hidupnya pun belum tentu, tuan-tuan. Hidupnya bawah aja. Siapa, tuan-tuan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu diberikan perlindungan? Anak yatim, tuan-tuan. Anak yatim mana ada up and down, tuan-tuan. Hidupnya down ni, tuan-tuan. Mak ayah tak ada, rumah tak ada. Anak yatim piatu, rumah tak ada, kasih sayang tak ada. Yang ada pun mungkin penjaga-penjaga lah. Itulah mak ayah dia. Dan kebanyakannya anak-anak yatim kita hari ni, tuan-tuan, kat mana, tuan-tuan? Pusat tahfiz. Pusat tahfiz. Itulah. Siapa kawan dia? Siapa mak ayah dia? Mak ayah dia Quran, tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW, tuan-tuan, bila jumpa anak yatim, tuan-tuan, Nabi akan pegang kepala, usap kepala, tuan-tuan, dan rahmat Allah. Tuan-tuan masuk bulan Ramadan ni kan, tuan-tuan cuba carilah rumah anak yatim, kita bantu-bantu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dalam keadaan orang banyak membantu, tuan-tuan, banyak juga orang yang mengambil kesempatan terhadap rumah anak yatim. Minta maaf, tuan-tuan, ni memang terjadi depan mata saya. Jadi depan mata saya. Saya pernah bekerja dalam satu NGO. Saya tak nak sebut apa NGO, tuan-tuan. Collection, tuan-tuan, juta-juta, tuan-tuan. Saya kerja sebulan. Sebab ada orang call saya, Ustaz kerja dekat sini ke? Kenapa? Ustaz, saya pernah kena tipu dengan ustaz ni. Ustaz juga, tuan-tuan. Kena tipu apa? Dia pun offer saya bisnes. Saya pun bantu. Last sekali dia lari macam tu. Lepas tu saya tanya, dia buat bisnes apa? Dia buat bisnes korban, tuan-tuan. Korban di Afrika. Tapi dia ada ambil duit sumbangan ni, mana datang, dia kata. Duit sumbangan pun dia ada ambil, kata. Lepas tu saya pun tak cakap lah, setakat ni duit sumbangan ni, tuan-tuan, tidak diumum. Duit sumbangan ni, tuan-tuan, sepatutnya kalau kerja di NGO, setiap minggu ataupun setiap bila kita nak menjalankan satu projek, kita kena umumkan duit tu kan. Macam duit surau lah. Duit surau, kutipan minggu ni 15,000 contoh. Kan? Duit yang sumbangan kan? Saya kerja dekat situ, tuan-tuan, sebulan lebih. Saya minta mana penyata, macam mana saya nak tahu duit sumbangan berapa, apa yang kita boleh buat projek. Last sekali, tuan-tuan, saya seolah-olah seolah-olah macam menentang syarikat demikian. Kemudian saya keluar, tuan-tuan, staff yang lain kata apa? Ustaz, anak yatim lapar, dia kata. Anak yatim lapar, Ustaz. Duit collection juta-juta, tapi anak-anak yatim ni lapar, tak cukup makan. Bila dah jadi depan mata saya, tuan-tuan, saya pun mulalah mengambil tindakan. Rupa-rupanya dah ramai dah kena dengan dia. Antaranya Ustaz Zul Ramli, Ustaz Zamri Mantok, Ustaz Da'i Azrin. Yang lain-lain tu saya tak nak sebut, tuan-tuan. Sehingga mereka ajar saya untuk buat report polis bersama-sama. Ni jadi depan mata saya, tuan-tuan. Yang paling saya geram, tuan-tuan, yang bos dia ni, tuan-tuan, seorang ustaz pakai Velfire yang terbaru, tuan-tuan. Saya tak kisah Velfire terbaru tu. Masalahnya hari ni Velfire, esok BMW
Tu series yang terbaru sekali tuan. Lusa pula, tulat pula kereta Toyota Harrier. Lepas tu dia mana-mana staff yang dia suka, dia belanja je kereta. Nak kereta apa? Honda Civic, Ford Navara, tuan-tuan. Pening balik saya, jadi pening. Sebab benda berlaku depan mata. Selama ni duk dengar, tuan-tuan. Saya tengah mengumpul bukti, tuan-tuan. Mengumpul bukti, kena saya call kawan saya LHDN pun kena dapatkan nama dan juga IC. Sampai sekarang tak dapat lagi. Tuan-tuan, benda berlaku depan mata. Orang yang menyalahgunakan duit anak-anak yatim. Ni akhir zaman, tuan-tuan. Jangan pelik, tuan-tuan. Sama juga berlaku kes di Kajang, dekat rumah saya. Dah tutup dah belakang rumah saya. Rumah anak yatim tutup sebab apa? Sebab penjaganya menyalahgunakan duit. Kita bagi beras, saya selalu bagi beras kat situ. Dia buat apa dengan beras, tuan-tuan? Dia jual balik. Dia jual, dah ada cash, dia boleh buat benda lain. Kita tak nak bagi anak-anak tu lapar kan, kita beli beras. Dan mana anak ni dia ambil duitnya. Bila dapat duit masa time raya, dia kutip. Sehingga kes polis, tuan-tuan, dia ditahan penjaga tu kerana cukup bukti lah. Mudah-mudahan insya-Allah, doakan saya dapat banyak bukti, cukup bukti. Wa wajadaka dhalam hada, dia dapatinya engkau mencari jalan yang benar, lalu diberikan hidayah petunjuk wahyu Al-Quran. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kan. Kenapa umat aku begini? Kenapa umat aku begini? Kita kan ada sifat tu, tuan-tuan. Tak boleh jadi ni. Kenapa hantar anak yatim ni dimain-mainkan? Kita kena ambil tindakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cari-cari jalan dan diberikan wahyu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, didapatinya engkau miskin lalu diberikan kekayaan. Allah memberikan kekayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam yatim piatu, tuan-tuan, Allah memberikan kekayaan apa, tuan-tuan? Kekayaan akhlak, tuan-tuan, budi pekerti, kekayaan jiwa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar. Ni, tuan-tuan, ayat ni penting. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ni pun penting. Allah larang lah. Allah memang tegah orang-orang yang berlaku kasar terhadap anak-anak yatim. Tapi tak boleh lah ambil kesempatan. Saya ni anak yatim, matilah saya. Ada kawan saya, tuan-tuan, yang rumah, tuan-tuan, dia tanya kenapa tuan saya yatim piatu. Dia kata, saya yatim, tuan-tuan. Dia kata, saya takut nak miskin balik, saya takut nak masuk rumah anak yatim balik, jadi saya nak jadi kaya, dia kata. Dan hari ni, tuan-tuan, dia sale dia, tuan-tuan, juta-juta dah jual jubah. Sekarang dia pakai kereta Lamborghini lah, apa semualah. Sehingga tahap, tuan-tuan, dia ni takut sangat nak masuk rumah anak yatim, sehingga dikatakan dia ni memang ada sakit, tuan-tuan. Dia sakit, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana takut sangat menghadapi kehidupan yang lalu tu. Duduk rumah anak yatim. Hari-hari cerita pasal duit. Air ni kalau berapa modal ni? Saya boleh jual ni RM1.2, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi ngopi dengan orang macam tu, pening tak, tuan-tuan? Ni kau beli berapa? Aku boleh jual RM2. Cerita pasal duit, tuan-tuan. Hampir pening. Allahu Akbar. Kita bagi laluan pada azan, insya-Allah. Kita sambung sikit, insya-Allah. الله أكبر الله
Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله La ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله La ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة La hawla wala حي على الصلاة حي على الفلاح la hawla wala حي على الفلاح la hawla wala الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah marhaban. Wassalatu al-qa'imah bismillah. Innaka. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Wa ammas ila fala tanhab. Adapun orang yang meminta bantuan janganlah kau tengking, tuan-tuan. Allah sangat melarang orang-orang yang meminta bantuan ni kita menengking. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam Allah bercerita kepada kita dalam surah ini, tuan-tuan, orang yang susah, orang yang ada ups and down dalam kehidupan, orang yang diuji, orang yang tak pernah diuji pun, Allah nak cakap apa? Ada pun nikmat aku ini hendaklah kita sentiasa sebut-sebutkan. Hadis, sebut ni maksudnya kena sebut dengan mulut, bukan sebut dalam hati. Kena sebut dengan mulut ni maksudnya lebih kita lebih rasa bersyukur, lebih kita yakin nikmat ini pada Allah, lebih kita rasa Allah dalam keadaan hidup kita ada ups and down, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, kita kena ada rasa seolah-olah ibadah kita ni belum cantik. Kalau kita merasakan ibadah kita ni rasa cantik, maksudnya something wrong, tuan-tuan. Inilah yang nak dikatakan pada Allah. Allah nak bagi kepada kita dalam surah ini adalah seolah-olah kita kena rasa Allah ni tidak membalas percakapan kita, tidak membalas doa kita. Mudah-mudahan kita mendapat positivity dalam kehidupan kita, diberikan motivasi yang baik dalam kehidupan kita melalui Quran. Sebab Nabi SAW berhibur dengan Quran, membaca Al-Quran, dan juga menjadikan Al-Quran ini sebagai penghibur. Mudah-mudahan kita mencapai ketertinggian iman, menjadikan Al-Quran ini sebagai motivasi dalam kehidupan kita, dan menjadikan surah Wadduha, khususnya surah Wadduha, menjadi surah yang memberi peringatan dan juga memberi motivasi dalam kehidupan kita. Jadi saya kira cukup sekadar itu, sekadar perkongsian. Mudah-mudahan kita bertemukan dalam bulan Ramadan, kita bermotivasi untuk membaca Al-Quran dan juga menambah amalan kita untuk kita bersedia dalam bulan yang kita tunggu-tunggu, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.